لغرض النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شغلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صواب. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Menurut zahir hadis ini bahawa sembahyang menghapuskan segala dosa yang kecil yang dilakukan antara satu waktu dengan satu waktu yang berikutnya, kecuali dosa-dosa yang besar. Menurut huraian ulama, cara memohon ampun daripada dosa besar ialah dengan jalan bertaubat. At-taib minaz zam kama la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya seolah-olah dia tidak berdosa lagi, dengan cukup syarat-syaratnya. Syarat taubat an-nadam, menyesal dengan sungguh-sungguh. Kemudian al-iqla', tinggalkan benda maksiat yang dilakukan. Kemudian al-azm, dia berazam takkan ulang lagi. Kalau sekiranya berkait dengan makhluk, manusia kena istihlal minta halal. Dan yang paling besar lagi, kalau berkait dengan pembatalan iman, kena tambah satu lagi, kena mengucap 2 kalimah syahadah kalau dah batal iman. Itu dibahas panjanglah dalam tajuk dia. An-nadam ni panjang, penyesalan. Anak boleh ke menyesal tu, kata ulama, dia kena istihdarkan. Resiko dosa ni apa dia? Membawa kepada laknat Tuhan, membawa kepada gelapnya hati, membawa tertutup dengan banyak, sampai dia rasa takut. Baru timbul perasaan penyesalan, baru dinamakan taubat. Kalau peringkas bunyi an-nadam huwa taubah, penyesalan tu taubat. Tapi nak menghasilkan taubat menyesal tu satu hal yang sungguh-sungguh, maknanya bukan sekadar bil lisan, dengan lisan dia saja tak. Jadi zahir pada hadis dulu, iaitu ma min mri'in muslimin tahduruhu salatul maktubah wa yuhsinu wudu'ah wa khusyu'ahu wa ruku'ahu ila kanat kafaratan lima qablaha minaz zunub. Pada siapa yang hadir sembahyang maktubah, sembahyang wajib kan, dielokkan akan wuduknya dengan betul, khusyuk dia, rukuk dia, melainkan jadi kafarah dosa dia yang telah lalu. Tapi syarat malam yu'ti kabiratan, selama dia tidak mendatangkan dosa yang besar. Zalika ad-dahru kulluh. Itu menurut semua masa dia lah. Kena Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan masalah ini. Dan katanya antara lain, ada beberapa hadis yang menyatakan bahawa sembahyang yang lima waktu menghapuskan dosa yang dilakukan antara satu sembahyang dengan yang lain. Di sembahyang subuh, sementara subuh pergi zuhur, ada dia terlaku dosa-dosa yang kecil, dosa mata, dosa telinga. Bila dia ambil air sembahyang, gugur. Dia sembahyang, gugur balik dosa. Kemudian antara lepas zuhur sampai asar, begitulah seterusnya. Demikian juga hal sembahyang Jumaat dan juga puasa betul. Antara Ramadan ke Ramadan, Ramadan ila Ramadan mukaffarah, dia menjadi penebus dosa. Dan puasa pada hari Arafah, dan puasa pada hari Ashura, dan lain-lain lagi lah. Maksudnya ialah bahawa tiap-tiap satu daripada amal ibadah yang tersebut dapat menghapuskan dosa. Kalau tidak ada, maknanya puasa-puasa kecil ataupun untuk dihapuskan, kalau tidak ada dosa, ataupun puasa. Kalau tidak ada dosa-dosa kecil untuk dihapuskan dan tidak ada dosa besar untuk diringankan, maka akan ditulis baginya dengan amalnya itu, iaitulah baik beberapa kebajikan, dan akan ditinggikan darajat dia beberapa darajat. Sebab tu darajat terangkat apabila penghapusan dosa ni, dosa dia tak ada misalnya, diangkat darajat. Kalau pula ada dosa besar atau berapa dosa besar dan tidak ada dosa kecil, maka kami berharap semoga amalnya yang baik dapat meringankan sebagian daripada dosa yang besar. Tapi ada juga setengah ulama mengatakan kalau tak ada yang kecil pun, dia akan pergi kepada yang besar juga. Itu serah kepada Allah Ta'ala lah. Yang penting kita mengharapkan kafarah.
Sebab satu janjian yang mengerikan kita ialah innahu may ya'ti rabba mujriman wa li'annahu jahannam. Pada siapa yang datang menghadap Allah Ta'ala, dia mati besok, dia menghadap Tuhan, dia berkubang lagi dengan dosa dia. Ya, maka disediakan neraka jahannam untuk dia. Wa li'annahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak hidup dan tidak mati. Tidak hidup, mana tidak dapat hidup kehidupan yang bahagia, itu maksud dia. Ya, kemudian tidak mati dan memang tak ada mati dah di sana. Ya, semua al-maut telah disembelih. Apabila orang Islam ke syurga, orang kafir ke neraka, maka maut tu disembelih oleh malaikat Jibril alaihissalam ala surati kabshin, di atas rupa kibash. Ya, tak nak jadikan maut tu rupa kibash, lalu malaikat sembelih. Bermakna pun menandakan tak ada mati selepas itu. Kalau bahagia, bahagia teruslah. Kalau tidak, sebaliknya lah maknanya. Ya. Kemudian tanggungjawab terhadap keluarga mengenai salat, mungkin sembahyang. Dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang menegaskan tentang tanggungjawab seorang terhadap keluarga mengenai sembahyang, satu ibadat yang menghubungkan antara hamba dengan Tuhan. Maka amat besar padahnya di dunia dan di akhirat. Jika seorang itu mencuaikan akan sembahyangnya atau mencuaikan tanggungjawab yang tersebut terhadap anak isteri mengenai sembahyang kerana dilalaikan oleh soal-soal hidup dia tadi. Sama ada dia sendiri terlalai ataupun dia okey tapi jagaan dia sebalik ni, dia tak jaga, tak ambil peduli pun dia sangkut besok. Dalil firman Ta'ala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatul littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu serta pengikut-pengikutmu. Maknanya pemimpin, sekecil-kecil pemimpin adalah dalam keluarga. Atau dia ada ketua, bawa jagaan dia. Kalau besar lagi negara, dia pemimpin besar. Terlagi berat nak soal akhirat. Ya, macam-macam. Dia tak lepas, orang lain lagi banyak. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Kamu semua adalah pemegang amanah tanggungjawab memimpin ketua. Kamu semua akan disoal tentang orang yang kamu pimpin. Ke mana kamu bawa dia? Adakah kamu jaga dia, suruh mengerjakan taat, atau kamu biarkan dia? Ini semua akan disoal. Wa'mur ahlaka bis-salah, arahkanlah, perintahkanlah keluargamu ya mengerjakan akan salat. Maknanya sini satu kewajipan. Kemudian wastabir 'alaiha, dan hendaklah kamu tekun bersabar menunaikan dia. Sebab apa? La nas'aluka rizqah, kami tidak meminta rezeki pada kamu, bahkan kami yang memberi rezeki pada kamu. Ini satu isyarat besar bahawasanya kebanyakan ibadat manusia sangkut sebab memikirkan rezeki. Kerana dah cukup, nak banyak tu, nak banyak, lagi banyak, habislah jawab. Sampai dicium hidung dengan tanah kubur. Ya, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kamu oleh semangat untuk membanyak-banyak. Sampai bila tu? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu tersembam dalam kubur maknanya. Itu satu. Yang kedua, dalam jaminan rezeki, ya, kita diharamkan syak, boleh merosakkan akidah. Ya, sebab Allah ada jamin secara umum. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi melainkan rezeki dia Tuhan dah jamin. Sikit banyak tu soal lain. Ya. Jadi maksud ayat ni apa? Disuruh kewajipan kepada kita berserah terus dalam rezeki kepada Allah Ta'ala, dengan makna apa? Jangan ada sedikit pun syak ataupun waham, wasangka, tak boleh. Cuma carilah, tak ada masalah. Nak berniaga sendiri ke, nak makan gaji ke, asal sumber tu halal, tak ada masalah. Adapun dalam hati kita jangan kacau. Dia mesti yakin sebulat-bulat. Bahkan malaikat maut diharamkan oleh Ta'ala. Segarang-garang malaikat maut terik nyawa orang kan. Hari-hari dia terik nyawa orang. Tapi Tuhan haramkan, dia tak boleh ambil nyawa kalau ada rezeki yang ditetap belum habis dimakan. Ya, begitu kuat jaminan rezeki. Dalam Mukhtarul Ahadis cerita jaminan rezeki lebih kuat daripada jaminan ajal. Ajal tak beranjak, rezeki begitulah maknanya. Kuat. Yang malaikat maut tak boleh ambil nyawa seorang kalau ada lagi rezeki yang belum habis dimakan. Dia cek dah habis betul, tak ada setitik air untuk dia, tak ada sebiji nasi untuk dia, tamam semua, barulah boleh diambil. Begitu kuat jaminan rezeki.
Tapi jaga sana serangan pun kuat. Syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Beramal tu ikut Islam ni payah, susah, macam-macam dan banyak yang terkandas dalam bab ni, ya. Lepas tu kalau kita buka kita tasawuf, perbahasan bab rezeki memang panjang lebar. Sebab di sini banyak orang tersangkut. Jadi atas arah yang kita suruh keluarga kita dengan menunaikan satu ibadat yang besar, bawa daripada iman ila as-salah. Sebab dia rangkaian. Ya, sembahyang merupakan silatun bainal abdi wa rabbih, perhubungan antara hamba dan Tuhannya. Manakala tak sembahyang, dia telah memutuskan hubungan dengan Allah. Ya, kalau dah putus hubungan, habislah. Tali pengikat putus, jangan dan nafsu kita ni liar. Ya, kalau binatang maknanya kita tambat tali tiba-tiba putus macam habis dia gembat ni makanan orang. Tanaman-tanaman orang habis disesah. Ya, menjadikan kerosakan besar. Begitulah nafsu, kalau kita tak tambat dia, tambat dia lah, di antara dia adalah as-salah. Dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu labbaik wa nasayim ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Adalah seru wahai orang beriman, labbaik wa nasayim, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Batu-batu yang disembah, dibuat, dipahat, diukir semua tu, itu semua akan jadi unggun neraka dan bawah sekali. Dan juga orang-orang yang ingkar, yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kewajipan secara umum. Ya, tadi secara khusus ialah disebutkan lafaz sembahyang. Di secara umum ialah kena pelihara daripada neraka, mana daripada sebab-sebab yang manusia boleh terjerumus dalam sentuhan azab neraka yang maha dahsyat. Dalam hadis juga muru auladakum bis-salat iza balagha. Suruhlah anak kamu sembahyang apabila umurnya 7 tahun. Wadribu, dan kamu rotan dia iza balagha ash, bila sampai 10 tahun. Jadi maknanya kena apa? Dia kena siap betul. Mana ibu bapa sebagai pendidik, dia kena gambarkan penjagaan bab sembahyang ni berat. Biar anak dia rasa betul. Bapa aku ni kata bab lain dia suruh tak macam sembahyang. Sembahyang kena urutan. Bab lain tu tak sampai urutan. Urutan takdib lah. Urutan mengajar adab. Yang bantai dengan batang tongkat belantan mampu ya budak. Ya, di darbat takdib. Urutan bab adab. Tersangkut dengan urutan dia tahu. Maknanya itu satu benda yang amat besar, biar tertanam dalam jiwa dia sampai ke dia tua besok. Dia tahu bahawa urusan ni adalah besar. Ni kat sekolah cikgu tanya semayang tak? Atau tak semayang? Mak ngapak pun tak semayang. Wah, pecah lubang. Mak ngapak pun tak semayang. Habis cerita lah. Cikgu, ustaz ke cikgu kat sekolah suruh semayang. Balik rumah mak ngapak tak semayang. Wah, pening balik. Ya. Itu masalah besar. Sebab tu pemimpin dia kena jaga. Ya. Pada Al-Quran, siapa saja yang nak memegang dasar kepimpinan, dia kena jaga urusan ni. Ya. Allazina immakkannahum fil ard aqamus salah. Siapa diberi mandat untuk memimpin, maka dia pastikan rakyat dia sembahyang. Ini dalam parlimen kita bincang pula kenapa pengusaha-pengusaha kilang-kilang apa tak ambil tindakan, mereka tak benarkan sembahyang Jumaat. Wakil rakyat dia berani pula, dia pula suruh halau. Suruh dia keluar, dia suruh kita keluar pula. Kurang hajar tuan-tuan. Komunis betul. Ni lagi pesau kepada komunis. Orang nak berhabak semasa, sedangkan hak apa? Hak asasi dengan Allah Ta'ala besar. Yang liberal tu pula suruh pula pergi hak asasi. Pelik-pelik betul. Macam-macam jadi sana. Jadi kali ini kita tengok dalam hadis-hadis, dia tanda apa dia panggil? Amaratus sa'ah, tanda kiamat lah. Benda yang hak disepikan. Benda yang tak hak tu dia bertahan. Terang-terang tak betul. Wah, bertahan-tahan ni kita main ni. Terang-terang arahan Tuhan, wah dia buat main dia. Kemudian dari disebut daripada dalam tafsir Al-Alusi, menurut hadis ni bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu an telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semasa turunnya ayat
bahawa ia dan sahabat-sahabat yang lain faham tentang memelihara dan menyelamatkan diri sendiri. Tetapi bagaimana cara memelihara dan menyelamatkan anak isteri? Bagaimana menerangkan maksudnya? Ya, baginda Islam terangkan, hendaklah kamu menegah mereka dari segala perkara yang Allah Ta'ala larang kamu melakukan. Ya, segala perkara yang Allah Ta'ala larang, kamu kena tegah, kena jaga, pastikan dia jangan dia terlibat. Itu maknanya. Persoalannya macam mana nak suruh dia larang. Kalau benda yang dilarang pun suami tak tahu. Ada masalah. Dia pusing balik. Ke mana balik tuan-tuan? Pentingnya ilmu lah. Sebab kita belajar nak tahu dua perkara. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan larang. Tu je. Ya. Sebab agama tu dipecahkan dua je. Ad-din syatran fi'lun ma'murat wa tarkil manhiyat. Agama tu pecahkan dua. Pertama, buat benda yang disuruh, tinggal benda dilarang. Itu saja. Soalan dia apa benda disuruh, apa benda dilarang, itu kenalah dia memperkasakan makna ilmu. Kemudian Imam Al-Alusi rahimahullah berkata, ialah telah dijadikan dalil oleh ulama tentang wajibnya orang lelaki secara khusus ni mempelajari perkara agama yang fardu ain dan mengajar kepada anak isteri dan orang yang terletak di dalam kawalan dia. Dia kena pergi belajar ilmu fardu ain, 3 ilmu. Ilmu tauhid atau dipanggil ilmu usuluddin, kemudian ilmu fiqh, ilmu fiqah, dan ilmu tasawuf. 3 benda tu. Sebab 3 ni bersifat membersih. Ya, fa innahu la yadkhulul jannah illa an-nazif. Takkan masuk ke syurga melainkan orang yang bersih. Pertama, bersih sudah akidah ni. Yang ada pahaman-pahaman yang boleh membawa kepada syirik. Yang kedua, bersih segi amalan zahir, tu ilmu fiqh. Supaya amalan dia tepat dengan apa yang dilakukan dalam hadis sahih oleh Nabi SAW. Dan ketiga, pembersihan hati dia supaya amalan dia bulat, ikhlas kerana Allah, tidak bercabang, bersempang siur ke arah lain. Itu perbahasan panjang. Jadi suami kena belajar. Balikkan cerita kat isteri dia. Agak pening nak cerita, bawa isteri senang bercerita. Kan? Besok tak ada apa-apa nak mengajar. Besok dia ngajar-ngajar pun, mesti tanya pula. Aku pun tak faham ke ni. Wah. Kena 2 kali kena segegar bini pula pandai segegar. Awak nak ngajar mesti segegar, tak boleh jawab gitu. Wah. Senang ikat dia macam ni, awak pergi mengajar. Kita nak tegur dah senang. Kan dah belajar kan? Kan dah dengar kan? Senang, tak banyak cerita. Ni dulu atu rumah guru lain-lain. Kan? Suami pergi berguru di masjid, di surau dengan guru-guru. Ya. Dia pula di rumah apa? Guru dia siapa? Tok Shibah, Senyor, Philip, tok guru dia. Apa dia cakap tadi dan TV cakap? Tadi dan radio cakap pada otak tu. Bukan Nas cakap, radio Nas, TV jadi Nas. So khabar cakap apa? Jadi babas. Bawa senang kan, sumber rujukan ada Al-Quran was sunnah. Dia apa cakap kita bukan apa, kalau nak bersama dunia akhirat, takut akhirat tu lain-lain gitu kan. Seorang tempat lain, seorang tempat lain. Waktu dalam PK kita sunat menanam mayat tu cari tempat gulungan sulaha wan saleh. Ya, sebab mereka terdengar siksaan atau nikmat. Ini sebelah tu kiarak, sebelah tu ke judi. Wah. Demam kata kau dengar gitu. Sebab sunat dia cari tempat orang saleh dalam kitab fiqh tu hukum. Kan? Dan diceritakan ada di kalangan mereka yang bila mati, ya, jadi orang yang dah pergi dulu tu jiran dia tanya, apa khabar kau yang mati tadi suami dia, apa khabar isteri saya, kan? Dia kata alhamdulillah, kan? Kau dia kata dah meninggal, habis tanam kat mana? Tanam kat sini lah. Habislah. Itu makna lain-lain. Tanam setempat tapi tak jumpa. Mana kalau ahli suami tu ahli saadah, orang kebajikan, mana ahli bini dia ahli syaqawah, orang kecelakaan. Tak suruh tuan-tuan. Kalau kata betul, kata sayang suami isteri nak sama dunia akhirat, silalah ikut perintah Tuhan sama-sama memberi ketaatan kepada Allah Ta'ala. Baru selamat. Dia buat jalan lain takut tak jumpa sana besok. Allah.
Ya, dia macam orang perempuan ni. Ajak kena payah dia buat dali. Tapi dia juga takut. Dia cari seorang lagi lah, yang suka ikut belajar. Wah, saya nak ikut. Wah, takut kan. Acang itu cepat pergi. Wah, tu lelaki dah siap dia pakai telekom. Dia dengar pasang dua, lekar orang kau dia. Cakap, jadi abang dia dua lah. Satu rajin belajar, satu malas belajar. Orang kau dia. Kita belum siap, dia dah siap. Kemudian Al-Imam Bukhari menyatakan, maksud daripada ayat suci yang dibentangkan, Imam Al-Bukhari menurut sebuah hadis antara ialah maksud dibawa orang laki-laki adalah menjadi pemimpin dan bertanggungjawab terhadap ahli rumah. Semua nak jawab tak? Ya, sebab hari kiamat tu disebut dalam hadis ialah yaumun tunza'u ra'fah. Hari yang ditarik perasaan kasih sayang. Apa makna dia? Maknanya sana besok masing-masing dah tak kira bapak ke, tak kira mak, tak kira. Dia main tunjuk nama kan. Ya. Ni Kasim ni, ya Allah, dulu atas dunia dia je rajin semayang, aku tak suruh pun. Ambil. Kita nak pergi, kata nak masuk syurga kena tarik balik kan. Ya, dia tak ada langsung pun suruh saya. Dia buat hal dia rajin buat ibadat, tapi dia biarkan tanggungan dia. Maka anak akan mendakwa bapa. Suami, isteri akan mendakwa suami dia. Dulu ya Allah dia kata, ya. Dia bagi makan luar je. Ya. Makan dalam yang penting untuk rohani dia tak jaga. Habis mengikut balik tuan-tuan. Sebab dia kata hari tunza'ur rafah. Hari yang ditarik perasaan kasihan belas. Maksudnya kasihan belas tak ada sana. Maksudnya apa? Masing-masing nak selamatkan diri tu maksudnya. Ya, kalau suami tak jaga, besok isteri dah tarik dia besok. Kalau dia dah suruh, ya dia tak mahu, tu dia jawab dah kan. Kita dah didik macam-macam. Kemudian tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak pula. Mengenai semayang ditegaskan secara khusus. Ini buat semayang pun buat lain samalah. Dalam hadis yang berikut, An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Rawahu Abu Daud. Riwayatkan hadis ni oleh Imam Abu Daud As-Sijistani. Ya, Imam Abu Daud kalau dia tulis hadis dia, kemudian dia tak komen, dia senyap. Mana hadis tu sah berhujah tak ada dia. Kecuali kalau hadis tu dhaif ke apa dia akan sebut. Dari Amru bin Shu'aib, dari ayahnya, daripada datuknya, katanya apa? Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak-anak kamu mengerjakan sembahyang semasa mereka berumur 7 tahun. Ya, 7 tahun bawa pergi surau, bawa pergi masjid kan. Baguslah gitu, ajar dia. Ni pula ustaz garang nau, dak bising. Hai bawa anak awak. Saya tak nak tengok dia anak bising-bising. Takut kawan. Ya, cuma ibu bapa tu jagalah anak kan. Ni ada juga ada ibu bapa tu hal ke anak meninjang di senyap itu. Wah, bagus nau tawaduk. Patut baliklah mari. Ada satu orang tu kan, bila nak pergi jalan raya-raya kan, dia telefon dia, semua orang kata tak ada rumah. Wah, anak dia ramai, satu van penuh. Dia buka je pintu, anak dia masuk, syung, panjat. Wah, ni ganas tu. Jadi bila dia call dia kat datang, orang kata tak ada rumah, anak kat luar kata. Orang serik kan. Ni apa anak pula perempuan, kalau anak dia jangan le. Sepak kan sekali. Ya, anak nak sepak sekali biar tahu. Besok sekali kita jeling takut kan. Orang dulu hebat kan. Orang dulu orang babak atuk kita dia berdenghem je. Cucu senyap kan. Ini kita berdenghem tengok dia jeling. Nak apa dia? Wah, bapak dia sawan balik. Bapak lembik macam kuih dadau. Kan lembik je. Macam khonsa. Dia bapak yang betul-betul dia jeling yang nak takut. Kita berkeras bertempat, berlembut pun bertempat. Bak baik berlembut kita berlembut, bak keras kena keras. Bak kena tegar kita berlembut lembik. Dia pijak kepala kita budak kan. Kena pandai jaga anak, jangan pandai beranak kena pandai didik anak kan. Ya. Yang bagus-bagus tu bagus tengok
Dia letak anak dia kecil-kecil 4-5 orang tu kat masjid sempat. Sampai habis tak bergerak. Oh bagus. Ini boleh dicontoh. Ini boleh letak dah hilang. Ya, habis. Macam-macam hal dan ni. Kita arwah tunggu kita, oh dia garang tu tak berani. Dia kalau balik dia berdehem je, senyap tu rumah. Ya, dia garang. Garang betul kena tempat, kan? Tak berani dia. Kalau degil-degil hikat dia kengga tuan. Obat tak berani, terkencing-kencing kat situ dia tuan, tak berani. Sekali kena cukup kan. Dia kena sekali dia tegur berdesu, panggil sekali je berdesu. Ini yang terkejap. Ya, terkejap 10 kali sampai. Jadi ibu bapa kena pandai jaga anak. Bila bawa dalam masjid, pastikan dia jangan mengganggu orang lain. Jadi jangan sampai tak bawa tak latih budak kan. Latih biar dia kecil-kecil dah bagus. Kalau belikan baju dia kan, baju Melayu dia, belikan terkum dia. Budak dia pakai seronok kan. Ini pergi dia tengok kawan-kawan pakai terkum, dia ada mini sekerat dia ni. Dia pun malu kan. Kita kena pandai psycho budak-budak. Ini hadis diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, meskipun kanak-kanak tidak diwajibkan, kanak-kanak tak wajib, tapi penjaga wajib. Yang silap faham pula. Kan dia kata, kanak-kanak tak wajib. Tanya, awak kanak-kanak ke? Awak bapa kanak-kanak. Ada hadis lain suruh tu. Ya, ni suruh muru auladakum. Maknanya, bagi penjaga, dia kena suruh anak dia sembahyang, 7 tahun dah kena suruh dia. Ya, bawa dia, ajak dia, latih dia, biar dia seronok. 10 tahun dia degil je rotan. Gantungkan rotan yang tegak tu. Yang rotan yang bergulung, tu rotan kompang. Ada rotan pun pula. Oh, ni rotan kompang. Rotan yang tegak tu, biar dia tengok, wah ni kalau akan sesar kacau kan. Maknanya kita pukul dia tu litakhwif, bukan litakzib. Kita pukul biar dia takut. Bukan pukul nak azab. Nak azab dia balum tu budak. Patah riuk pula kawan tadi. Tetapi ibu bapa atau wali, datuk dia ke, atau waris bertanggungjawab tu, mana wajib menyuruh mengerjakan ibadat yang asasi. Bermakna kalau budak 7 tahun dia tak latih sembahyang, berdosa besar ibu bapa tu. Ya, kena latih dia. Sehingga menjadi sebati kepadanya semasa ia masih tunas muda lagi, lentuk daripada gebung kata kan. Esok jadi bulu dia pentung ke gitu balik. Latih dia. Ada setengah tempat dia mana kan? Ada masjid mana? Bagus ke? Dia buat pertandingan. Siapa datang sebulan ni penuh jemaah, dapat hadiah masjid buat. Wah, seronok tu dah penuh. Bagus. Benda baik buat lah kan. Bagi semangat kat dia orang. Masing-masing buat kad. Wah, datang right. Penuh 30 hari. Wah, dapat hadiah kan. Wah, awal ni tak buka gate dia datang. Budak kan dia suka. Ya, latih dia. Lama dia suka jadi biasa seronok. Ini dah datang jeling gitu. Kau dah kecil, bising balik gitu. Dia halau balik budak tu. Allah. Tak ada hal juga, tak erti mendidik panggil. Warga masjid kalau buat kita bagus buat pertandingan. Siapa datang penuh jemaah bulan ni, bagi hadiah kan. Budak kan nak banyak. No, dia dapat tu dia suka kan. Kemudian hukum orang yang meninggalkan satu ibadat yang besar ni, yang mana kefarduan dia bukan malaikat Jibril turun, Nabi dijemput ke atas. Ya. Sebagaimana yang telah diterangkan, sembahyang 5 waktu tidak boleh sama sekali ditinggalkan atau dicuaikan oleh seorang Islam walaupun satu waktu. Ya. Dalam segala keadaan tak boleh. Sakit, sembahyang jangan sakit. Uzur, sembahyang jangan uzur. Itu penting. Tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring, tak boleh baring. Sampai peringkat membayangkan hakikat sembahyang. Kena sembahyang. Tak boleh baring, terentang, isyarat mata. Isyarat mata pun tak boleh, mata tak boleh buka. Dia nak kolu kot. Tapi akal ada lagi. Dari akal lagi dia lapor, dia minta. Lapor dah, tu akal ada tu. Kalau suap nasi boleh tahu apa benda kau suap, tu lain cerita lah. Lagi ada akal dengan sembahyang. Ambil sembahyang jangan bayangkan hakikat sembahyang. Mata tak boleh buka, kan? Jangan nak sembahyang ni mata tak boleh buka. Orang cerita lain mata buka. Tu cerita tu lah satu. Di Kelantan ada istilah Yasin tengok. Ya, bila orang dah nak nyazak kan, dia baca Yasin, baca-baca tengok.
dah qalu belum lagi. Ha, jadi dah baca-baca gamai tu dia dah habis rehat kan. Dia pula cerita pula. Mbak maknanya buka tanah kat Pahang. Kau berapa ekar? Aku 20 ekar. Kau 30 ekar. Yang ni bangun, ada lagi dia. Weh, tak ingat nak mati. Dia dengar tanah dia bangun. Ada berapa? Ada lagi kosong. Bukan. Itu maknanya apa? Jangan buat semayang dia buat kejam mata. Lain dia buka. Walaupun dia maknanya apa? Tak boleh buka mata, maka dia kena semayang. Bayangkan hakikat semayang. Ya, dia angkat takbir, bayangkan dia rokok, iktidal dan seterusnya sampai salam. Itu menandakan ibadat semayang yang besar. Sekalipun ia sakit tenat, mana sesakit mana pun selagi akal dia ada. Ya. Kalau ia tidak dapat berdiri semayang kena uzur, ia boleh semayang dengan duduk. Jika tidak dapat, ia boleh semayang dengan baring, ya, dan mengiring sebelah kanan atau sebelah kiri, ya, ataupun dengan terlentang. Dalam Al-Quran disebut, ya, telah diberi maknanya amaran mengenai orang-orang yang mencuaikan semayang di antara firman Ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian mereka yang taat digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang, ya, serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab di dalam neraka wal-a'yazubillah. Satu waktu kalau tinggal 80 hukbah. Satu waktu siapa tinggal semayang dengan sengaja 80 hukbah digendam di dihumban dalam neraka. Satu hukbah 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Itu tuan kali kan? Ya. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Alfasanatim mimmah ta'udun. 1000 hari yang kamu kira. Man taraka salata muta'amidan abqahu Allahu fin nari samanina hukbah wa fi kulli hukbatin samanina sanah. Siapa tinggalkan sembahyang dengan sengaja, dia akan dihumban ke neraka 80 hukbah. Ya. Satu hukbah 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Banyak. Itu satu waktu. Kalau banyak, na'udzubillah. Itu tinggal betul. Dia satu jenis lagi tinggal, ya, bukan cara tinggal betul, tinggal cara pada makna. Satu hisian memang tinggal betul. Satu lagi maknawian, pada makna. Apa makna pada makna? Dia tak nak belajar, dia ikut sembahyang. Waktu belajar tak nak, bagi ikut aja. Bila dia sedar masuk, dia pun cek balik, banyak sembahyang dulu tak kena. Fatihah tak betul, sembahyang tak ada tumakninah, umpamanya. Dia sedar tu, maka wajib bagi dia qada balik. Ya. Dalilkan hadis sahih, Nabi kata kum fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi sembahyang, dia orang sembahyang, lepas sembahyang nak salam ke Nabi, Nabi suruh dia sembahyang balik. Kum fasalli, bangun balik. Fa innaka lam tusalli, kamu tak sembahyang lagi, kata Nabi. Dia pun ulang, akhirnya Nabi tegur lagi. Dalam dia surrender lah. Rasulullah pun ceritakan rukun sembahyang dalam hadis yang panjang, dalam Bukhari, Muslim, semua ada hadis. Jadi maknanya kena bina sembahyang mengikut cara yang telah ditetapkan dalam hadis-hadis sahih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunan illa man taba wa amana wa amila salihah. Al-Quran begitulah, ya, Allah kasih sayang. Walau macam mana dia marah sekali, murka sekalipun, dia ada lagi buat pengajian. Illa melainkan mantab, mereka yang bertaubat, wa amanah dan beriman sungguh, wa amila salihat, dan serta mengerjakan amal salih. Dia dapat kemaafan daripada Allah Ta'ala sekiranya dia ikhlas dalam bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Habis. Dan satu lagi hadis dalam hadis yang lain berterangkan setakat mana beratnya kewajiban sembahyang di antara hadis berikut. An Abdullah ibni Buraidah an abihi radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Daripada Abdullah ibnu Buraidah daripada bapanya katanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jaminan, ya, berbaik-baik di antara kita dengan mereka ini yang mendakwa dirinya Islam tu ialah apa? Mengerjakan sembahyang. Yang ada sembahyang, dia boleh berbaik rapat dengan dia. Oh, itu siapa yang tidak sembahyang maka sungguhnya termasuklah ia dalam hukum orang yang kafir. Hadis hasan lagi sahih riwayat Imam Ahmad dan lainnya. Ini ada perbahasan di kalangan ulama. Apa makna kafar sini? Kufur.
Adakah kufur betul? Maka dia khilaf. Kalau Hambali kafir terus. Dia tinggal sembahyang, habis kafir terus. 3 mazhab termasuk Syafi'i kita takwil. Kufur di sini dengan makna 2. Kufur betul, kafir kekal neraka sekiranya dia engkar kewajipan sembahyang. Ya, dia kata sembahyang tak wajib atas dia. Itu habislah. Walaupun dia sembahyang. Habis awak sembahyang apa? Saya sembahyang suka-suka je. Wah. Tak wajib. Tak ada. Wajib dulu orang Arab je dia. Saya orang Melayu gitu. Biar cakap tu murtad ke. Ya. Satu. Yang satu lagi kufur di sini mana kufur nikmah. Kalau tanya kenapa tak sembahyang? Dia mengakulah saya silap. Abang tak tahu sembahyang wajib? Tahu sembahyang wajib. Dia menerima kewajipan sembahyang. Cuma cuai dia, taksir. Maka dia ini tak kekal neraka. Sebab dia masih beriman dengan kewajipan sembahyang. Itu masuk dalam hadis tadi lah. Ya. Mana faham daripada makna hadis 80 hukbah bermakna ada takkid, ada waktu. Bukan kekal. Kalau dia kata khalidina fiha abadah tu lain. Ya, jadi bila mafhum ada sempadan waktu 80 hukbah mana tak kekal. Bila tak kekal itu makna bukan kufur. Bukan kufur i'tikad tapi kufur nikmat dia panggil. Kufur nikmat mana menyalahgunakan nikmat. Tuhan bagi kita nikmat sihat, nikmat makan minum, nikmat tu nikmat ni tiba-tiba dia tak nak sujud kepada hadrat Allah Taala. Bermakna kufur situ dia panggil kufur nikmat. Jadi maknanya besar sembahyang tu. Sampai tahap tu maknanya. Ya, ketika sembahyang faqad kafara jihara, maka kufurlah ia dengan jelas, dengan terang, ya. Itu dia. Makna kufur itu adalah kufur nikmat. Satu kerajaan Islam orang tak sembahyang dia kena tangkap kan. Ya, ditangkap akan dia. Ni orang suruh nak bincang sembahyang dihalau dewan. Oh, ni lah bang Hajar Samsing tu ni. Ya. Ini komunis mana pula dari wakil rakyat. Ya, keturunan komunis mana tak tahu. Sedangkan orang dalam mazhab kita 4 mazhab, orang tinggal sembahyang wajib ditahan dan pihak penguasa kena suruh dia bertobat. Tobat dan qada sembahyang balik. Ya, kalau tak bertobat maka hukum dia adalah dipancung. Semua hukum pancung. Semua dia dekat kepada dibunuh tadi sebab apa? Kalau mazhab Hambali dia kata kufran, kena kufur. Kalau kita dengan makna haddan, hukum had, termasuk dalam hudud had. Ya. Tak sembahyang, konseling dia dulu. Kemudian Tok Qadi ke apa, pegawai agama kata, tak sembahyang tengok kepala kau putus. Dia tengok pedang berkilat tuan, siap sembahyang sunat. Sebab tasbih suruh sembahyang kata. Kan, tengok berkilat nak maut kata. Bukan tangkap kerat, konseling dia dulu, terangkan azab gini-gini. Kemudian tunjuk pula balasan. Kata ni pedang nampak ni kata ni. Kan, dia tengok pedang, berdesuk dia kata kan. Ya. Siap zikir kapat. Orang Melayu kan makan kangkung darah sejuk. Dia tengok pedang gigil. Tujuan apa? Tahwim, nak takut je. Bukan kita nak azab dia apa semua. Ni bawa pedang, ya, atas dunia, akhirat. Kalau tu dia gendam dalam, dia umpan neraka lagi besar. Ni tak sembahyang saja. Dia biar. Oh, bahaya. Macam-macam hal. Sebab tu tak terjaga. Kalau manusia tak diikat dengan Ta'ala, kita nak jaga dia payah. Ya. Kalau dia tingikatkan dengan Tuhan, dia tersilap tu biasalah. Bukan Nabi Rasul. Kita nak ejas semudah. Itu makna. Habis. Habis ya. Kemudian An-Jabir radhiyallahu an, ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu sadaqa Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.